Ya, Alhamdulillah Auda kembali menerusi rancangan Ramadan Pagi dan seterusnya kita akan mengikuti ceramah Ramadan bulan mulia di mana sebentar pun kita memegahkan, kita akan berbicara mengenai dengan keistimewaan Ramadan. Dan Alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjumpa seorang tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Ustaz Dr. Nazirul Mubin bin Ahad, iaitu daripada College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan yang akan menerangkan, memberi pencerahan kepada kita mengenai dengan keistimewaan Ramadan. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ustaz, kita ada menyentuh mengenai keistimewaan Ramadan. Biasa ni orang tahu juga ni keistimewaan Ramadan dan ini orang lah. Tapi sudah ditanya macam berfikir lagi. Jadi untuk hari ini Ustaz, mungkin kita serahkan terlebih dahulu mengenai tajuk kita pada hari ini, keistimewaan Ramadan. Apakah ia? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara kita pada pagi ini. Baik. Berbalik kepada apa yang kita sebut tadi, keistimewaan Ramadan. Maka sebagaimana yang disebutkan tadi, satu perkara yang biasalah kita ni sebut sebenarnya, memang kita ni selalu sebut, memang tahu juga sebenarnya keistimewaan Ramadan. Cuma sahaja sekadar kita ni mengulang kembali, sebab mungkin sahaja kita ni sedikit terlupa ataupun kita ni terlepas kesedaran daripada apa keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, sehingga mana hingga menjadikan kita ni supaya tidak terlupalah daripada merebut. Baik. Yang pertamanya ialah apabila dilihat pada bulan Ramadan itu sendiri, maka kita ni melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifat ataupun wasusilat asyayatin. Apabila datangnya Ramadan, maka dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan para syaitan dibelenggu ataupun dirantai dan sebagainya. Jadi kita ni melihat di sini, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu syurga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Dan satu perkara yang mungkin kita ni terjadi perbahasan lah sebenarnya, adakah benar syaitan itu dibelenggu? Jadi kalau kita ni melihat sebenarnya, para sarjana Islam mereka berbeza pendapat. Di kalangan mereka ada yang mengatakan memang semua syaitan yang dibelenggu. Tetapi ada di kalangan para sarjana yang mengatakan syaitan yang dibelenggu adalah syaitan yang ganas. Disebabkan oleh ada hadis lain yang menyebutkan maradatis syayatin, iaitu syaitan-syaitan yang memang mempunyai sifat yang kuat pengarahnya dan sebagainya. Ini satu perbahasan. Mungkin kita ni selepas ini ada yang timbul rasa takut pada bulan Ramadan. Kalau selalunya bulan lain yang dia rasa takut, takutnya pada bulan Ramadan. Sebab apa? Ada pendapat yang mengatakan ada syaitan, tetapi yang syaitan yang bukan ganas. Baik, di antara perkara lain keistimewaan bulan Ramadan yang boleh kita disebutkan ialah bagaimana bulan Ramadan itu sendiri pahala kita ni akan dilipat gandakan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, iaitu barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap balasan daripada Allah SWT, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi ini keistimewaan Ramadan, iaitu di samping diberi ataupun digandakan pahala, pada masa yang sama juga dosa kita ni akan diampunkan apabila kita ni berpuasa dengan iman, dengan sebenar-benar iman, dan memang kita ni berharap kepada balasan Allah SWT, maka akan diberi ganjaran pahala. Kemudian di antara keistimewaan lain di dalam bulan Ramadan, mungkin keistimewaan ini berdasarkan kepada sejarah, yaitu bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, iaitu pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran dalamnya. Jadi kalau kita ni berbicara tentang Al-Quran ini, ia sering kita ni sebut sebenarnya Al-Quran adalah mukjizat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mana kadang-kadang kita ni terfikir, mungkin kita ni terfikir pada zaman sekolah dulu, mungkin kita ni terfikir, macam mana boleh Al-Quran itu adalah mukjizat agung, sedangkan ada mukjizat-mukjizat lain yang mungkin pada pandangan kita ni secara logiknya kita ni melihat lebih besar. Sebagai contoh, bagaimana Nabi Musa membelah laut,
Ini satu mukjizat yang besar. Ya. Kemudian bagaimana Nabi Musa menukar tongkatnya menjadi ular dan sebagainya. Ya. Ini satu mukjizat yang pada pikiran kita ni mungkin mukjizat yang begitu besar. Betul. Tetapi kenapa disebutkan Al-Quran itu mukjizat yang paling besar dan agung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita ni melihat di sini bahwasanya kerana Al-Quran itu sifatnya evergreen dan sehingga ia akan berlangsung sehingga hari kiamat. Jadi ini satu perkara yang kalau kita diperhatikan berbanding dengan mukjizat-mukjizat yang lain, mungkin sifatnya pada zaman tersebut sahaja. Betul. Tetapi Al-Quran mukjizat yang agung sehingga akhir zaman. Itu bahkan ia boleh dihafaz, bahkan ia boleh dipelihara, dan Allah SWT telah menjanjikan akan memelihara Al-Quran dan ada orang-orang yang akan memeliharanya. Baik itu di antara keistimewaan lain. Dan di antara keistimewaan lain pada bulan Ramadan, kita ni selalu sebut Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dikira 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun 4 bulan. Pernah kita ni mengira? Mungkin kita ni jarang mengira benda ni. Tapi itulah sebenarnya 83 tahun 4 bulan. Kalau kita ni kira Lailatul Qadar ni sebenarnya, kalau kita ni dapat satu saja dalam setahun itu kita ni dapat, ibarat kita ni beribadah 83 tahun 4 bulan. Kalau kita ni senyum maksudnya bersedekah. Kalau kita ni bersedekah senyuman saja pada malam itu, ibaratnya kita ni bersenyum, sedekah senyuman kita ni itu 83 tahun. Kalau umur kita ni 60 tahun, 60 tahun kita ni dah pernah miss dapat Lailatul Qadar. Bayangkan berapa banyak sudah amalan kita ni. Atau ditambah lagi dengan tadi yang kita sebut, pahala kita ni akan digandakan sehingga 70 kali ganda. Ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada ibadah puasa. Mungkin kita ni sebutkan puasa pada bulan lain pun mungkin ada. Tetapi pada bulan Ramadan keistimewaan puasanya ialah apabila puasa itu sendiri adalah benda yang difardukan. Ini yang disebutkan Allah SWT apabila Allah SWT menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita ni melihat kepada ayat ataupun firman Allah SWT ni, kita ni boleh belajar beberapa perkara. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apabila kita ni merasa diri kita ni beriman, kita ni kena sahut seruan Allah SWT ni. Itu wahai orang-orang yang beriman. Artinya kita ni tidak berpuasa, tidak boleh ponteng. Artinya kita ni kena berpuasa sebab kita ni orang beriman. Kita ni merasa diri kita ni beriman. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Poin yang kedua ialah agar kita ni bertakwa kepada Allah SWT. Takwa ni sebenarnya apa sebenarnya? Takwa ni adalah melakukan apa yang disuruh Allah SWT, meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian yang terakhir mungkin kita ni boleh sebutkan keistimewaan Ramadan sekadar kita ni mengulang kaji. Iaitu di antara keistimewaan lain ialah bagaimana kita ni ada satu yang dipanggil sebagai tarawih. Walaupun sebenarnya istilah tarawih itu datang kemudian, tetapi ia dipanggil sebagai qiyam Ramadan ataupun qiyam al-lail. Kita ni mendirikan malam. Jadi apabila kita ni sebenarnya telah mendirikan tarawih, sebenarnya kita ni telah melakukan qiyamul lail. Itu kita ni telah mendirikan malam itu, dan sebenarnya kita ni telah menyahut seruan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau tadi kita ni sebut man shoma, barang siapa yang berpuasa. Tetapi ini kita ni sebut man qama, barang siapa yang mendirikan malam ataupun mendirikan Ramadan itu dengan iman dan mengharap balasan daripada Allah SWT, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Allahu a'lam. Jadi itulah antara keistimewaannya Ramadan dibanding dengan bulan lain. Jadi Ustaz, macam mana untuk kita ni istiqamah dalam mengejar Ramadan ataupun mengejar kelebihan bulan Ramadan ini? Macam mana? Baik, alhamdulillah. Apabila kita ni berbicara tentang macam mana kita ni mengejar ataupun macam mana kita ni istiqamah sebenarnya tadi. Perkataan istiqamah ni adalah satu daripada perkataan yang sukar sebenarnya kerana ia memerlukan kepada konsistensi dan sebagainya. Jadi sebenarnya pada bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mentarbiah diri kita ni. Mendidik kita ya. Sebenarnya apabila kita ni melihat juga, salah satu daripada perkara yang penting apabila kita ni sampai pada bulan Ramadan, tadi kita ni menyebutkan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Salah satu daripada perkara penting juga ialah
untuk kita ni menjadi hamba Allah SWT dan bukan menjadi hamba kepada Ramadan. Apa maksudnya di situ? Betul. Iaitu bukan saja kita ni jadi baik pada bulan Ramadan, tetapi kita ni baik pada seluruh bulan. Itu kita ni percaya bahwasanya Allah SWT apabila kita ni berdoa, bukan sahaja pada bulan Ramadan, tetapi kita ni berdoa pada bulan lain. Apabila kita ni memelihara diri kita ni daripada percakapan yang sia-sia ataupun kita ni mengumpat dan sebagainya, kita ni bukan saja menahan diri pada bulan Ramadan, tapi pada bulan lain. Kerana kita ni menjadi hamba yang sentiasa percaya Allah SWT sentiasa ada pada setiap waktu, bahkan setiap tempat. Jadi di sini kita ni melihat kepada perkara ni. Macam mana sebenarnya cara kita ni? Yang pertama ialah untuk kita ni macam mana kita ni mengejar bulan Ramadan ni dengan kita ni membaca Al-Quran. Timbul persoalan sebenarnya. Ustaz, yang mana terlebih dahulu khatam Al-Quran membaca qiraah ataupun khatam Al-Quran tadabbur? Ini selalu satu persoalan sebenarnya. Baik, di sini mungkin kalau kita ni kongsikan sedikit. Sekiranya ada dua situasi. Sekiranya seseorang itu memang pada bulan lain ia tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran ataupun masuk kelas-kelas tadabbur dan sebagainya, maka bulan Ramadan ia kena mengkhatamkan qiraah, membaca Al-Quran. Tetapi apabila seseorang itu indak pada bulan lain dadak. Jadi pada bulan Ramadan ini ia kenalah membaca tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran. Sebab pada bulan Ramadan ini kebiasaan para salaf, semisal Imam Malik, Auza'i dan sebagainya, mereka kebiasaannya tutup kitab-kitab hadis dan mereka pergi kepada Al-Quran, sebab peluang untuk membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran ini paling kurang sekalipun kita ni kena khatam Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan ini. Kita ni ada 30 hari. 30 hari satu juzuk. Jadi kita ni kena buatlah perkara ini sebenarnya, kena usaha lebih sikit. Baik. Di antara perkara lain yang mungkin kita ni boleh lakukan ialah dengan kita ni bersedekah. Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan, kerana Nabi SAW ajwadan nas, iaitu Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan dermawan Nabi SAW adalah lebih lagi, lebih menjadi ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi di sini kita ni melihat dalam hadis tersebut disebutkan bahkan macam mana dermawan Nabi ini seperti angin yang bertiup. Apa maksud angin yang bertiup di dalam hadis ini? Iaitu terkena kepada sesiapa sekalipun. Artinya kebaikan dan sedekah Nabi terkena kepada semua. Artinya memang terkena kepada semua. Dan apa maksud angin terkena tadi juga ialah ia tidak henti-henti. Artinya semakin dermawan sifat Nabi. Jadi di sini kita ni boleh melihat kepada perkara ni bagaimana kita ni boleh untuk melakukan, kita ni menyungkaikan, sebagai contoh kita ni menyungkaikan orang. Bahkan kalau paling kurang pun apa yang kita sebut tadi iaitu memberi senyuman. Bagaimana kita ni bersedekah senyuman. Sedekah ni bukan sahaja difahami dengan harta benda, dengan material kita ni, tetapi bagaimana kita ni membantu orang lain pun adalah satu sedekah. Dan mungkin di antara perkara-perkara lain ialah kita ni mengejar kebaikan dengan menyegerakan bersungkai, melambatkan bersahur, kemudian memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada bulan Ramadan ini kita ni maklum memang satu peluang untuk kita ni meraih ibadah yang jarang-jarang kita ni lakukan. Sebagai contoh melakukan solat sunat taubat dan sebagainya. Jadi apabila seorang hamba kembali kepada Tuhannya, kita ni kena yakin bahawasanya Allah SWT akan menerima taubat hambanya. Jadi kita ni satu perkara yang paling penting untuk kita ni fahami, kita ni bertaubat, mempunyai sangkaan baik kepada manusia dan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita ni boleh kita ni menahan sangka baik kepada manusia pada bulan Ramadan, tapi sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dadak. Adakah kita ni diterima taubat dan sebagainya? Kadang-kadang kita ni merasa ujian, kadang-kadang kita ni merasa ia hanyalah ujian semata-mata, tetapi kita ni tidak melihat bahwasanya ujian tersebut adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Masya-Allah. Ya, jadi yang pun Ustaz katakan tadi, kalau sekiranya ada ujian sebagai nikmat kepada sebagai nikmat kepada kita, jadi kita ambil ujian dan pencabaran dalam kehidupan kita ini, mungkin ujian itu adalah untuk melihat sejauh mana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi untuk kita ni konsisten, iaitu istiqamah dalam mengajar keistimewaan bulan Ramadan ini adalah dengan melalui bersedekah,
kalaupun kita ni ya tidak mampu untuk bersedekah dari segi wang ringgit dan juga harta benda, kita ni boleh juga bersedekah menerusi ataupun melalui senyuman kita ya. Baik, alhamdulillah telah pun kita dapat ikuti bersama cukup padat dan juga alhamdulillah di mana dikongsikan bersama dengan narasumber kita keistimewaan Ramadan dan juga bagaimana cara untuk kita meneruskan memperjuangkan lagi usaha kita dalam mencari ataupun mengambil sebaik mungkin keistimewaan Ramadan yang ada di bulan Ramadan ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustaz Dr. Nazrul Mubin bin Ahad dari pensyarah daripada Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan di mana sempat mengongsikan ceramah kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.